Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim, alimna al-Quran. Allahumma ya alim, alimna al-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya hormati setiausaha masjid selaku pengerusi majlis pada malam yang berbahagia ni, yang dimuliakan lagi diraikan Ashabul Fadilah, Ayahanda Tuan Imam Tuan Haji Abdul Rahman, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para asatizah, para alim ulama, para habaib. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ini. Dapat sama-sama kita duduk dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita mendengar beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi yang akan disampaikan sebagai tanda kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita meneruskan legasi para ashabin Nabi, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, yang mana mereka ini tidak akan meninggalkan majlis ilmu, kerana majlis ilmu ini merupakan perkara yang menjadi silah, menjadi hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada silah yang pertama disebut sebagai as-salatu, semayang, dia adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Majlis ilmu ini juga merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalam sebuah hadis qudsi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada segerombolan ataupun ada sekumpulan malaikat yang sayyarah. Sayyarah ni kalau bahasa Arab dia kata kereta, tapi dalam bahasa hadis ni dia kata malaikat ni memang ditugaskan untuk mencari mana-mana ada majlis ilmu. Malaikat ni nanti akan turun ke majlis ilmu itu. Bila malaikat turun, dia akan duduk bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Nabi menyebut juga, Nabi kata, wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat ini la tad'u ajnihataha ridhan bima yasna'. Dia turun tu bukan turun saja, tetapi turun itu adalah dia merendahkan dan juga dia menaungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu dengan sayap-sayap dia. Muhaddis yang membicarakan hadis ni menyatakan bahawa sampai berdempek di antara satu sama lain sayap malaikat untuk menaungi kita. Ketika mana selesainya majlis ilmu,
Semua orang pekat balik. Dan para malaikat ini juga, mereka pun akan pulang bertemu dengan Allah Azza. Bila sampai kepada Tuhan, Tuhan nanti akan tanya mereka, min aina ji'tum, hampa mai daripada mana? Maka malaikat pun dia memberikan laporan dan report kepada Allah Subhanahu wa taala, kami datang daripada hamba-Mu yang mereka itu sedang berzikir mengingati-Mu. Mereka itu yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu, mereka mengingati ayat-ayat-Mu. Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat ini juga, apakah mereka itu pernah bertemu dengan syurga Aku? Yang mereka ni duduk kelang kabut sangat ni, mai duduk dalam majlis ilmu semata-mata biwajhillah, untuk mengharapkan keredaan daripada-Mu. Malaikat kata mereka ni tak pernah tengok langsung syurga, tapi itulah yang menjadi impian dan dambaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahum jannah, bagi kepada mereka syurga. Dan Tuhan tanya juga, dalam mereka duk minta syurga tu, mereka minta apa? Mereka hajatkan apa? Mereka menghajatkan untuk menghindarkan diri mereka daripada api neraka. Tuhan tanya pula kepada malaikat, yang mereka duk kalut ni nak lari daripada api neraka ni, mereka pernah masuk ke dalam api neraka tu? Lebih kurang macam itulah bahasa kita nak bagi faham. Malaikat kata, tak pernah, mereka tak pernah masuk pula api neraka pun mereka tak tengok, tapi mereka duk minta sangat-sangat, waqina adzabannar, duk minta ni kalau boleh hindarkan diri daripada api neraka. Maka malaikat menyatakan, bagi mereka itu hindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut macam tu kepada malaikat. Kemudian Tuhan tanya pula kepada malaikat, apa yang kamu ingin doakan kepada mereka? Kepada orang yang berada dalam naungan, yang berada dalam raudah dan taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga ni. Maka apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Dua doa, yang doa ni di sisi malaikat dan terus dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia doa dia tuan-tuan sekalian? Malaikat minta kepada Allah, Allahumma ghfir lahum, ya Allah bagilah keampunan kepada mereka. Warhamhum, bagilah kasih sayangmu dan rahmatmu kepada mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan dan kasih sayang hasil daripada doa daripada para malaikat untuk orang-orang yang berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan sekalian, jadikan majlis ilmu ini sebagai salah satu silah, salah satu hubungan kita dengan Allah. Kerana bila duduk dalam ni, bukan hanya kita saja duduk dalam ni, tapi malaikat juga. Dia meneliti setiap hajat yang kita perlukan. Dia mendengar setiap rintihan seorang hamba yang berada dalam majlis ilmu. Sebab kita main ni tuan-tuan sekalian, semua ada masalah masing-masing. Main ni bawa masalah. Korang-korang keluar daripada majlis ilmu, korang daripada masjid ni tuan-tuan sekalian, masalah itu akan hilang dan masalah itu akan kurang daripada bebanan dia. Baginda Nabi SAW ketika mana menceritakan bagaimana orang-orang yang ditanya dalam persoalan kubur, hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ni saya nak abang perkara yang menjadi tuntutan kepada kita untuk tuan-tuan terus duduk dalam majlis ilmu ni. Kita nak istiqamah dalam majlis ilmu, mesti kita nak kena ada juga suntikan untuk kita nak terus duduk dalam majlis ilmu. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Nabi SAW sebut, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ni juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bara' kata apa? Ketika mana kami mendengar ada di kalangan seorang sahabat Ansar yang meninggal, maka Nabi SAW pun terus bergegah untuk nak pergi solat jenazah. Rupa-rupanya bila sampai di masjid, mereka dah bawa mayat tu, mereka dah semayang dulu dah. Mereka tak cerita kepada Nabi, terus ke tempat perkuburan. Lalu baginda Nabi SAW terus bersama dengan Bara' bin Azib pi ke tempat tanah perkuburan tu. Bila sampai di situ, Nabi duduk, wahaulahu, Nabi duduk dekat dengan tanah perkuburan, dan Nabi tengok
pelaksanaan dan penyelenggaraan depa duk tanam mayat tu. Lalu Nabi pun duduk faka'annama, seolah-olah berdirinya Nabi di situ seperti ada seekor burung di atas kepala Nabi. Yang ni sunnah Nabi. Kalau kita pergi ke tempat, kita pergi ke kubur, tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita buat, jangan duk agresif sangat, duk pergi cari tempat, duk pergi buat satu kumpulan, duk pergi menyembang apa semua tu. Nabi tak, Nabi duduk, wajalasna haulahu, Nabi duduk dekat dengan kubur. Faka'annama, sesungguhnya seperti mana di atas kepala Nabi ada seekor burung, maknanya duduk senyap. Tiba-tiba kata Bara' bin Azib, Nabi panggung kepala dan Nabi kata ista'idhu min azabil qabri. Nabi sebut 2-3 kali, marratain aw salasa, kata Bara' bin Azib. Nabi duk sebut minta lindunglah hampa dengan azab kubur, minta lindunglah hampa dengan azab kubur 2-3 kali. Bara' bin Azib kata ni. Lepas tu Bara' bin Azib duk dengar apa lagi Nabi nak sebut. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, Nabi kata sesungguhnya seseorang itu ketika mana dia disemadikan, watawalla anhu ashabuhu, bila dah sahabat-sahabat semua pekat balik. Bila kita bawa mayat, kita letak di kubur, kita pun nak balik lah, kita takkan duduk tang tu. Sayang macam mana sekalipun kepada ahli keluarga kita, air mata keluar macam mana sekalipun, balik juga kita ke rumah. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata yatba'ul mait, akan mengikut dan menghantar mayat itu 3 benda, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama sekali akan hantar dia ahli keluarga dia, anak-anak akan hantar dia ke kubur. Yang kedua, harta benda dia, kereta dia digunakan oleh anak-anak, pakaian dia dipinjam oleh anak-anak dia, hantar dia ke kubur. Motor dia digunakan oleh cucu dia, hantar dia ke kubur. Nabi kata fayarji'u thnani, Nabi kata 2 benda akan balik, ahli keluarga dan pangkat darjat semua akan balik, harta benda semua akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, cuma satu yang duduk dengan orang yang dalam kubur tu, apa dia? Iaitulah amaluh, iaitulah amal yang akan menemani dia. Nabi kata bila semua orang dah balik, atahu malakani, akan mai kepada dia 2 malaikat. Yang malaikat ni azraqani aswadani. Bahasa hadis kata tu malaikat ni dia wajah dia ataupun warna dia azraqani aswadani, biru kehitaman dia mai. Bila dia mai, tuan-tuan sekalian, dia akan pegang mayat yang di saat itu mayat masih lagi berada dalam keadaan mengiring. Fayuq'idanihi, dia akan pegang mayat tu, dia bagi mayat tu duduk. Lalu dia bertanya kepada mayat tu antara soalan yang Nabi SAW sebut. Nombor 1 apa dia? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apabila malaikat tanya kepada orang yang beriman, abdul mu'min, dia beriman, maka dia akan berjawab, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala itu Tuhan aku. Bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Dan yang itulah yang kita selalu duduk baca dalam talqin kita. Apabila datang malaikat kepada kamu, maka kamu jawablah dengan lidah yang fasih. Bilisanin fasih, mana lidah yang fasih. Soalan yang kedua, malaikat tanya lagi. Malaikat kata, madinuka, agama kamu apa dia? Malaikat tanya. Maka dia menjawab, dini al-Islam, agama aku Islam. Kalau dia adalah orang yang beriman di atas muka bumi dulu. Tapi kalau dia pun dengan rukun Islam pun dia tak tahu yang mana satu, sat rukun Islam, sat rukun iman, sebut, sat lari masuk rukun negara ke apa ke, contoh dia macam itulah. Dia pun kelang kabut. Macam mana dia nak menjawab? Bila dia boleh jawab, dia kata, dini al-Islam, agama aku Islam. Soalan yang ketiga yang ditanyakan oleh malaikat, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Malaikat kata, dulu kami pernah sampaikan kepada kamu seorang yang menjadi rasul. Adakah kamu kenal dia? Dalam hadis kata digambarkan rupa Nabi SAW ditunjukkan kepada hamba ini, kepada mayat yang duduk dalam kubur ni. Maka dia pun menjawab, asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. Kalau dia beriman kepada Allah. Soalan yang keempat, malaikat tanya lagi, wa ma yudrika, macam mana hang boleh jawab? Macam mana hang boleh kenal Allah? Macam mana hang boleh kenal agama Islam? Macam mana hang boleh tahu Nabi Muhammad?
Apa yang dia jawab tuan-tuan sekalian? Yang ni lah yang saya nak mentionkan di sini ni, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni. Dia kata apa? Dia kata qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa atasaddaqu bih. Dia kata aku atas dunia dulu aku pergi mengaji. Dia kata, hang tanya aku macam mana aku boleh kenal Allah, macam mana aku boleh kenal agama Islam, macam mana aku kenal Nabi SAW. Pasal atas dunia dulu qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran. Makna baca Quran ni apa? Pergi mengaji, tuan-tuan sekalian. Bila aku pergi mengaji, aku beriman dengan Al-Quran. Aku dengar ayat-ayat Quran disampaikan kepada aku. Aku dengar ayat-ayat Al-Quran dijelaskan kepada aku. Aku mengambil pengajaran Al-Quran dan aku membenarkan akan Al-Quran itu. Inilah di antara keberuntungan ketika mana kita duduk dalam majlis ilmu. Pasal kita nak jawab soalan malaikat munkar dan nakir ni. Apa yang jadi selepas daripada tu tuan-tuan? Hadis ni panjang. Saya tak bercadang nak baca hadis ni. Hadis lain nak baca. Tapi sebagai mukadimah malam ni lah. Malaikat kata apa? Nam kanaumatil arus. Malaikat kata kalau macam tu hang tidurlah seperti mana tidurnya pasangan pengantin baru. Malaikat kata. Yang kata orang dalam kubur ni tuan-tuan sekalian, hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia bukan nak melepaskan diri saja, tapi dia duduk fikir ahli keluarga dia ni. Dia kata apa kepada malaikat? Dia kata arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Dia kata wahai malaikat, boleh tak aku nak balik saat atas dunia? Arji' makna dia rujuk, nak kembali. Boleh tak aku nak balik saat kepada ahli keluarga aku? Ahli itu makna dia ahli keluarga. Fa ukhbiruhum, aku nak abang kepada mereka apa yang telah aku dapat sekarang ni, dengan nikmat kubur, dengan layanan baik daripada para malaikat, dengan dipermudahkan macam mana urusan kematian aku. Aku balik, aku nak abang dekat mereka. Aku nak abang kepada isteri, aku nak abang kepada suami, aku nak abang kepada anak-anak aku. Jangan hampa leka dengan dunia, jangan hampa lupa baca Quran, jangan hampa tinggalkan semayang. Dia nak habang amal yang saleh kepada ahli keluarga dia. Boleh tak boleh dia balik tuan-tuan sekalian? Tobat lahum tak boleh lah. Kalau dia balik main dengan kita-kita pun lari. Pasal apa? Pasal memang tak boleh. Malaikat kata tak boleh. Malaikat kata nam. Nam ni bukan Gangnam Style. Nam ni maksud dia apa? Tidur. Naum. Masih berapa kata naum? Naum. Nam. Tidurlah hang. Sebab waktu ni waktu berehat. Waktu ni waktu hang dah lepas dah daripada amal ibadat. Atas dunia dulu hang buat amal ibadat. Lah ni waktu hang mengutip. Faman zara'a hasada. Waktu hang hasad. Waktu hang mengutip segala apa yang hang telah buat atas dunia dulu. Sekarang ni hang nikmati. Sebelum hang nak sampai kepada syurga ketika mana hang akan dibangkitkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, dua hadis yang saya baca kepada tuan-tuan sebagai mukadimah untuk nak encourage diri tuan-tuan untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama apa tuan-tuan sekalian? Kita mendapat doa daripada Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Kelepasan daripada soalan malaikat munkar dan nakir ketika mana kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir waktu kita duduk di alam kubur nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Oleh itu tuan-tuan sekalian, manfaatkan majlis ilmu yang ada di tempat tuan-tuan. Kalau tak ada, pilih cari. Lepas maghrib ni kalau boleh kita set dah dalam diri kita, dalam diary kehidupan kita, lepas maghrib aku nak pergi mengaji. Sebab waktu ni lah kita ada pun. Waktu lain payah tuan-tuan sekalian, kata kuliah duha lah apa semua, kelang kabut dengan bendang lah, kelang kabut dengan kelapa sawit dia nak tanam pula, lepas ni kelang kabut dengan apa, dengan rian musangking ke apakah. Kelang kabut habis semua tuan-tuan sekalian. Tapi ada lepas maghrib, waktu ni lah kita ambil kesempatan untuk nak duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini Tuhan bagi lagi kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini dan khususnya di dalam bulan Muharram. Hari ini masih lagi 23 Muharram 1444. Yang mana Muharram ini di antara bulan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah, surah yang ke-30, surah At-Taubah, iaitu ayat yang ke-36. Tuhan kata apa? Tuhan kata inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan.
Yang tuan-tuan tengok dalam kalender Islam tu, itu 12 bulan. Bulan tu disebut sebagai bulan Allah. Tapi kita belah Kedah ni, kita kata bulan tu bulan Melayu. Kita kata, hari ni berapa bulan Melayu tu? Celah bila Melayu ada bulan? Melayu ni mai bulan ni. 12 bulan, tuan-tuan sekalian. Tuhan, ini bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan kata apa? Tuhan kata bulan yang aku cipta ni bila? Yauma khalaqas samawati wal ard. Aku cipta ni waktu aku cipta langit dan bumi dulu ni. Maknanya bukan baru. Yang baru yang kita kira ustaz, yang 1444 ni macam mana? Yang tu baru pengkiraan dalam kalender Islam yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang tu yang ada kalender secara tersusun. Tapi kalau ikut bulan-bulan tu ada zaman, ada ketika mana Tuhan dah buat langit dan bumi waktu tu. Dan di dalam bulan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Sebahagian daripadanya, daripada 12 bulan, arba'ah, ada 4 bulan, hurum. Disebut sebagai hurum. Hurum ni tuan-tuan, jamak kepada haram. Haram ni saya tak perlu hurai kot, tuan-tuan boleh tahu kot. Haram tu maksud apa? Kalau haram belah utara ni dia kasar sikit. Ustaz mai tak? Haram tak mai? Haram tak mai dia tak? Oh, tu nak marah kat ustaz lah tu. Kan? Haram ni maksud apa? Maksud yang dihormati. Tu maksud dia macam tu. Pasal itulah Allah Ta'ala menyebutkan tentang Masjidil Haram. Masjidil Haram tu masjid yang dihormati. Surah Al-Isra, Tuhan kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil al-haram. Minal masjid al-haram. Kita turun daripada maktab. Kita pergi Mekah, kali pertama pergi Mekah, tuan-tuan sekalian boleh lepas tu Allah bahasa seronok lah, duduk di maktab. Ada hari tu terlambat sikit, kalau tidak duduk pergi dengan kawan-kawan, duduk pergi semayang di Masjidil Haram. Hari tu lambat sikit, turun, duduk gamit. Teksi warna putih. Teksi tu cek-cek, tengok rupanya Bangladesh duduk bawa teksi tu, tapi cakap Arab lah Bangladesh tu. Dia berhenti kat kita, dia tunjuk, dia kata haram. Dia kata, kita kata haram, kita kata aku haram. Kita kata kat dia haram, tuan sekalian. Dia pun kata haram. Bukanlah maksud dia nak kata kita ni haram dah. Maksud dia apa? Al-haram tu maksud dia Masjidil Haram. Jangan tuan-tuan duk bergaduh dengan dia pula. Haram. Masjid. Buat lagu tu mampu. Tak berjumpa sampai kesudah. Maknanya apa? Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Allah Ta'ala sebut minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah ayat 36. Sebahagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Apa maksud bulan haram ni tuan-tuan sekalian? Maksud bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang Allah Ta'ala melipat gandakan amal ibadat. Dan dalam bulan inilah Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu melakukan kezaliman ke atas diri kamu. Apa maksud melakukan kezaliman ke atas diri kita? Jangan kita leka dan lalai dengan bulan haram yang Tuhan bagi ini. Kalau sebelum jahiliah, bulan haram ini adalah satu bulan gencatan senjata di kalangan orang-orang jahiliah. Waktu tu mereka tak bergaduh, pakat jadi bagus belaka. Yang kata orang jahiliah waktu tu. Nak bergaduh, mereka fikir, di bulan apa ni? Oh, bulan haram, hati-hati bergaduh. Jadi bila mai dalam Islam, Allah Ta'ala dan Nabi SAW meraihkan pandangan bulan haram ni. Jangan melakukan kezaliman, maksud dia apa? Jangan kita buat benda tak elok dalam bulan haram ni. Saya tuan-tuan kata, Ustaz, habis bulan haram boleh buat ke lah? Dia duk fikir macam tu. Macam orang puasa lah. Tengah duk puasa, dia duk sabang. Lepas asar, orang duk maki dia apa semua ni. Hai, hantar balik. Dia tak aku puasa kot. Oi, bagus no. Tapi tak apalah, lepas aku buka puasa, aku maki dia balik. Ada juga jenis macam tu. Kan? Tapi maknanya, dalam bulan haram kita boleh jaga diri kita. Di luar bulan haram juga, benda tu kita nak kena jaga. Apa kelebihan kita duduk dalam bulan haram ni? Yang saya nak sebut tuan-tuan, ada 2 hadis yang ada kaitan dengan perkara ni. Yang pertama, bukan hanya Allah Ta'ala melarang kita melakukan benda-benda yang boleh merosakkan diri kita, melakukan dosa, Tuhan halang kita. Tetapi dalam bulan haram ini juga Allah Ta'ala melipat gandakan amal ibadat.
Apa maksud Tuhan melipat gandakan amal ibadat? Inilah keuntungan menjadi umat baginda Nabi SAW. Untungnya jadi umat baginda Nabi, tuan-tuan sekalian. Pasal apa untung Ustaz? Pasal kita hari ni tuan-tuan sekalian buat satu amal ibadat, Tuhan gandakan amal ibadat kepada kita banyak. Antara dia apa? Antara dia salat. Macam mana salat? Tuan-tuan pun pernah duk dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Orang duk main baca, duk main ceramah kat tuan-tuan sekalian. Antara objektif Allah Ta'ala mengisra'kan dan memi'rajkan Nabi SAW apa dia? Iaitulah Nabi kata apa? Wa furidat alayya, sesungguhnya difardukan ke atas aku 50 salawat, 50 semayang, 50 waktu. Bila Nabi turun daripada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, jumpa dengan Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa tanya, apa yang Tuhan bagi kepada kamu, wahai Rasul yang saleh, wahai anak yang saleh, hamba yang saleh? Maka Nabi menjawab, wa furidat, difardukan ke atas aku 50 waktu untuk aku nak bagi ke umat aku. Nabi Musa kata, dia kata 50, banyak dah. Umat aku hak besar-besar ni pun 2-3 waktu pun tak lepas nak buat. Tambah umat hang 50 waktu, lagi kacau. Nasib baik Nabi Muhammad dia mendengar apa yang diberikan pandangan oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad turun main terus atas dunia tuan-tuan. Oi kacau, kita 50 waktu kena sembahyang. Hak 5 waktu ni pun kadang-kadang main subuh, tu pun subuh sebulan sekali baru main. Jumaat gagah ha. Pasal duk kena perambat dengan orang puan. 50 waktu. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Pilah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, minta keringanan. Naik turun tuan-tuan sekalian. Sehinggalah Nabi kata, hatta stahyaitu. Aku dah malu dah aku nak minta ni. Tinggal 5 tu aku dah malu dah. Nabi pun turun. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang 5 waktu itu, satu waktu digandakan pahala sebanyak 50 waktu. Tambah kita main semayang berjamaah pula. Tuan-tuan nampak tak pahala yang duk main jenuh kat kita ni? Dia main semayang maghrib tadi 50 waktu tuan-tuan sekalian. Dia keluar daripada semayang maghrib ni, keluar balik 50 hari tak main. Pasal apa 50 hari tak main? Dia kata gila kalau kopi, dia kata banyak pahala aku. Kalau aku mati Tuhan jenuh hutang aku. Dia kata Tuhan hutang dengan dia. Dia ingat Tuhan bank. Sekali 50 waktu kita dapat. Itu pahala. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Okey Ustaz, baik. Ustaz cerita bab kelebihan. Untuk apa kelebihan ni? Tuan-tuan, yang kita pulun sangat, dalam kita duduk semayang biasa, kita dapat 50 waktu. Tiba-tiba masuk bulan Muharram pula, kata para ulama yang membahaskan ayat ni, mufassir, dia kata apa? Dia kata dalam bulan Muharram dilipat gandakan amalan-amalan kita. Hak 50 waktu ni mungkin dia jadi 500, mungkin lebih daripada tu. Mungkin adha'af, mudha'afah, mungkin lebih daripada tu. Pasal apa Ustaz? Yang lebih-lebih ni kita nak buat apa Ustaz Tuan-tuan, benda yang perlu kita ingat, sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, la tazulu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Hadis ni tuan-tuan pun selalu dengar hadis ni. Nabi kata, la tazulu qadama abdi, tidak akan berganjak 2 tapak kaki kita ketika mana di mahsyar nanti, sehinggalah kita ditanya dengan 4 soalan. Saya tak mau sebut 4-4, saya nak sebut satu ya. Kalau sebut 4 mungkin panjang lagi ceritanya. Sebut satu ya. Apa dia satu ni Ustaz Allah Ta'ala akan tanya kita an umrihi fima afnahu. Aku bagi umur kat hang habiskan umur tu macam mana? Yang ni, hentak sekalian. Macam mana huraian dia Ustaz Syarah kepada hadis ni macam mana? Tuhan bagi kat kita umur, contoh, umur 70. Tuhan bagi umur 70, tolaklah dengan 15 tahun. Kita balik daripada setahun sampai ke umur 15, kita balik. Jadi umur kita hak betul-betul ditaklifkan malaikat kiraman katibin duk tulis kiri kanan kita ni 55 tahun. Tuhan dia tanya sikit ya, 55 tahun aku bagi kat hang, Quran berapa kali hang khatam? Dia tanya aku tu, yang jawab kena tak sekalian. Dia kata aku baru main ke masjid tekat-tekat jadi jawatan kuasa ni baru 5 tahun.
5 tahun hang kata mana berapa kali? 5 kali dia tahu tu pun bulan puasa. Dapat kain pelikat selai cantik eh. Tuan-tuan. Oh kacau. Tuhan kata ni orang lain aku bagi umur 30 tahun, orang lain aku bagi umur 20 tahun. Depa boleh khatam Quran sampai 50 kali, sampai 70 kali lebih daripada umur depa. Tiba-tiba hang aku bagi 55 tahun, hang boleh khatam Quran 5 kali ya. Boleh faham tak sekalian? Tuan-tuan aku duduk jegir mata kat saya. Marah kat saya apakah? Oi kacau. Yang tu baru tanya satu. Tuhan tanya lagi kepada kita, hang mangkit tahajud lama mana? Dia kata tekat-tekat, dia kata benggrap baru ni, dia kata baru setahun dia kata. Sebelum duduk benggrap tu tak pernah duduk mangkit, tapi benggrap tu duduk mangkit, duduk berdoa, alhamdulillah lah dia duduk main balik lah, boleh duduk berniaga pelan-pelan. Tuhan dia kata lepas KP baru ni memang drop sungguh-sungguh. 55 tahun, hang mangkit sembahyang tahajud baru setahun. Oh kacau kita nak jawab tuan sekalian. Allahu Akbar. Hak ni saya tinggalkan jawapan ni kepada tuan-tuan balik lagi. Naik atas motor duk fikir, tengok, betul juga kalau Tuhan tanya aku nak jawab ke mana no? Ustaz tu tak ada sampai di rumah, rupanya sampai Lok Mengkudu. Contoh dia macam tu. Apa lagi tuan-tuan yang Tuhan tanya? Semayang qabliyah ba'diyah, aku bagi kepada hang. Berapa banyak hang buat? Daripada umur, yang tu baru umur 55 tahun tuan-tuan sekalian. Ni kita duk berdoa kat Tuhan minta berapa tahun kita nak hidup? 150 tahun. Minta kat Tuhan, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah. Kawan tanya pula agak-agak kalau Tuhan nak bagi kat umur apa, dia kata 150 cantik. Tuan-tuan, umur 100 itu pun orang heret serba dengan bewak lah. 150 tahun minta jadi apa tak tahulah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya dalam macam keadaan jok macam ni, tapi kita balik kita muhasabah tengoklah. Kalau kita pun ada anak, tuan-tuan sekalian, pergi hantar anak kita mengaji daripada darjah 1 sampai ke darjah 6, maknanya 12 tahun dia mengaji. Tiba-tiba kita darjah 6 tu dia nak keluar pergi universiti, kita panggil dia. Aku hantar ambil sekolah. Lah ni hang tolong kira kat aku sangat. Dia tengok-tengok dia kira tak boleh tuan-tuan sekalian. Remuk tak remuk hati kita. 12 tahun dia kata aku hantar ambil sekolah. Aku pergi tunggu waktu tengah hari aku nak ambil hang apa semua, hang nak minta nak beli kasut, nak minta beli beg, semua aku beri kat hang. Yang tu kalau anak tak erti baru 12 tahun. Yang kita ni pun duk nganga sampai 55 tahun atas dunia ni, apa cerita tuan sekalian? Ya Allah, tabarakallah. Tuhan tanya lagi, banyak mana sedekah yang kita bawa keluar? Ni tentang umur ni. Masjid As-Salam ni, tuan sekalian, Tuhan tanya kita. Contoh dia, Tuhan tanya kita. Masjid As-Salam ni berapa lama? Dia kata Masjid As-Salam ni dia kata dekat 40 tahun dah dia kata. Okey 40 tahun. Hang betul-betul main ke masjid lama mana? Dia kata lama dah dia kata. Berapa tahun? Baru 5 tahun. 5 tahun tuan-tuan sekalian. Mana lagi 50 tahun hampir ke mana? Oh berat tuan sekalian. Tak, soalan ni bukan saja tuan-tuan yang kena, saya pun kena. Saya tuan-tuan balik duk bersembang kat kedai apa nama di garaj motor. Ustaz cakap berapa dia tak kena tanya. Saya kena juga. Sama macam tuan-tuan pun. Jadi tuan-tuan, bila kita tak ada jawapan kita nak bagi, tak ada jawapan yang solid kita nak bagi kepada Allah, dengan umur kita, kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, duk fikir-fikir muhasabah balik, betul-betul aku semayang subuh ni baru 3 tahun ni ya. Betul-betul aku semayang Jumaat baru berapa tahun, betul-betul aku ni mangkit tahajud baru berapa tahun. Allah, kalau aku mati waktu ni nak cover hak 55 tahun tu macam mana? Dengan kita memperbanyakkan amalan di dalam bulan-bulan Muharram. Itu jawapannya. Tuan-tuan masuk mai ke masjid, banyak benda yang tuan-tuan boleh buat dalam masjid ni. Bukan dekat masuk tuan-tuan sekalian duduk yang iktikaf. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan pergi ke bilik ayak ke apa, cuci bilik ayak, itu pun pahala berganda. Orang tak buat, kita buat, pahala besar. Sambil-sambil kita buat tuan-tuan, tengoklah duduk dalam masjid ni baca Quran. Quran pun tak larat nak baca dah, duduk baca leh kali, duduk tengok seayat besar, seayat kecil tutup wang. Nak buat apa Ustaz? Bertasbihlah tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Nabi bagi dua tasbih ni yang cukup ringan. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimah yang cukup ringan kita nak sebut dengan lisan kita. Saqilatani fil mizan. Dan kalimah ini adalah berat timbangan dari sisi Allah Azza wa Jalla.
habibatani ila rahman. Dan kalimah ni cukup Tuhan suka. Kalau kita sebut kalimah ni, Tuhan pulun nak ambil kat kita ni. Dia suka sangat-sangat kita sebut kalimah ni. Apa dia kalimah ni tuan-tuan sekalian? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tu. Daripada rumah kita boleh baca mai ke sini tuan-tuan sekalian. Berapa puluh, berapa ratus kali. Kalau kita duk ulang alik, kita duk baca. Keluar daripada rumah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sampai duk naik motor tu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca tu kan. Ni baru kaya naik metro, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semua nak darah lalu duk ribah kepala depan kita. Subhanallah, lupa gitu. Doa ni. Lagi apa lagi tuan-tuan sekalian? Ajar saya buat sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni mudah. Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah. Tadi pun kita baca. Nabi kata man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita duk baca bila tuan sekalian? Lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh 10 marat, 10 kali kita baca. Dan ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Lepas daripada sembahyang, baca yang tu 10 kali. Tetapi dia ada kaifiat untuk kita nak baca. Sebab apa? Sebab orang kita, tuan sekalian, bila habis sembahyang, dia selesa dengan bersila. Sedangkan dalam hadis Nabi dia kata apa? وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ. Baca yang tu waktu bila? Waktu kita thanin rijlaih. Kita duduk kaki kita ni, duduk lipat dua tu, macam mana kita duduk dalam sembahyang. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Duduk macam tu. Tapi kita lebih seronok bersila. Pasal apa seronok bersila? Pasal nak kali orang belakang. Tuan sekalian, tu ya? Doa astaghfirullahalazim, nak usah belakang lah. Kata ni, syekh mana pula main dulu tu. Sebab tu, orang kita ni, bila kita buat perangai macam tu, orang kita cukup takut untuk nak masbuk gitu. Masbuk ni apa? Tertinggal rakaat. Bila dia naik motor dengar Tok Imam pun baca Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Nak rokok lah. Dia boleh loncok mutu ya. Tak ada nak cenggir. Pasal apa? Nak ligan rakaat punya pasal. Mai masuk-masuk tuan sekalian ni kelang kabut mai gedegum belaga ni pasal dia tak tahu kata pintu tu buka. Masuk Allahu Akbar. Tok Imam berokok. Allahu Akbar. Dia berokok. Oh, dia kata lega. Pasal apa? Sekejap dia nak mangkit. Sekejap kalau dia masbuk, Tok Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak mangkit no. Dia mangkit tu sekalian. Biasalah kita ni, duk astaghfirullah sambil duk lipat kaki, duk usah dia. Waktu tu dia dah berasa hidung aku kok mana, telinga aku kok mana. Duk fikir. Dia nampak pula kawan duk tengok-tengok dia buat geling kepala. Leh kali bagi salam sambil berdiri semayang-mayang terus. Ada tak ada lagu tu di Masjid As-Salam ni? Tak ada yang saya sebut ni. Kalau ada tak apa. Oh, tak tahu dia jadi passion. Pak tu, astaghfirullah. Usah belakang tu, astaghfirullahalazim. Duk sigong kawan pula tu. Dia tu main lah. Dia ni ada pecah tabung masjid tu. Dia buat lagu tu pula. Lagi punggah kawan ni. Baik. Hadis ni cerita apa kat kita tuan-tuan sekalian? Nabi kata apa? Nabi kata, kutibat lahu 10 hasanat. Tuan-tuan baca 10 tu, Allah Ta'ala akan menuliskan kepada kita dengan 10 kebaikan. Hasanat makna ada 10 kebaikan. Wa muhayya anhu 10 sayyi'at. Allah Ta'ala gugurkan daripada kita 10 dosa-dosa kita. Ni baca yang ni. Kita berhenti dulu lah. Bagi azan tak tahu ya. Okey, baik. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah Ta'ala rufi'a, diangkatkan, ditinggikan bagi dia 10 darajat. Dan satu darjat dengan satu darjat ni banyak mana? Kata ulama hadis 500 tahun perjalanan. Kalau kita pun atas dunia tuan-tuan sekalian, kita duk fikir ada darjat. Darjat apa? Anak Korea dengan tak anak Korea kan? Darjat dia tu lain. Anak Korea ni boleh simpan di Korea. Bukan anak Korea nak kena simpan di tempat lain lah. Satu. Yang kedua, bila anak Korea ni tak apa, kita pergi tahlil lawai sikit. Bukan anak Korea tak apa, bagi orang lain buat. Tu. Yang tu kalau tengok darjat lah. Tapi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada lah anak Korea tak anak Korea ni. Darjat tu apa? Di antara perjalanan satu darjat ke satu darjat 500 tahun perjalanan. Yang ni ketika mana ulama tafsir Quran, mufassir
Dia membahaskan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan angkat darjat orang-orang yang ada ilmu tu beberapa darjat. Satu darjat ke satu darjat adalah 500 tahun perjalanan, tuan-tuan sekalian. Maknanya cukup tinggi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW, wa kana yawmahu dhalik kullahu fi hizin min kulli makruh. Pada hari itu Allah Ta'ala buang daripada diri dia benda-benda yang dia tak suka. Makruh ni makna benda tak suka. Apa yang kita tak suka, tuan-tuan sekalian, dalam satu hari kena kat kita ni? Kita tak suka orang fitnah kita. Kita tak suka main tiba-tiba al-ajalah, penyakit yang tiba-tiba main. Kita tak suka anak-anak duk bergaduh. Kita tak suka anak-anak derhaka. Kita tak suka orang duk umpat kita. Benda-benda macam tu akan dipertahankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan lupa kita lepas daripada semayang maghrib, lepas dari semayang subuh, baca yang tu. Yang ni kaifiat dia diberikan oleh baginda Nabi SAW. Ada pun yang lain Nabi tak cerita tentang kaifiat. Apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Tuan-tuan nak baca duduk pun tak apa, nak ada kerja contoh dia. Nak baca Allahumma ajirna minan nar, boleh baca mangkit sambil duduk berjalan pergi keluar pun boleh baca, tak ada masalah. Ayatul kursi, boleh lepas semayang nak baca ayat kursi balang kereta, boleh baca. Sebab kaifiat dia tu Nabi tak abang. Nabi tak kata bacalah ketika mana sanin rijlaihi, han duduk macam mana dalam semayang, qabla an yatakallam. Satu lagi, saya lupa nak abang. Apa dia? Jangan kita bercakap lagi dengan orang waktu tu. Selesaikan dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang duk queen kita ke apa, kita tengok-tengok dia duk tunjuk lagu tu, kita angkat menumbuk kat dia. Ajak kena teh lepas subuh duk kuit kita, jadikah teh dia lagu tu? Kita tak nak perhabis ni tak? Jangan kata nak perhabis, kita duk buat macam tu dah. Mudah tak mudah tuan-tuan sekalian? Allah tak ada model sekupang habuk pun tuan-tuan bawa keluar. Model dia apa tuan-tuan? Rajin istiqamah yang tu ya. Ni nak baca Quran, apa nama, nak dapatkan pahala berganda. Pasal apa? Nak tampung hak 55 tahun kalau Allah Ta'ala tanya kita. Tapi benda tu Tuhan tanya, tak sama lah macam mana saya tanya. Nabi abang macam tu. Okey, dalam bulan Muharram satu, maknanya apa yang tuan-tuan dapat ni bila mai bulan Muharram ni pulun bersedekah. Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata afdalu siyam, sebaik-baik ataupun seafdal siyam itu adalah siyam Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Lepas daripada tu iaitulah puasa pada Syahrul Muharram ataupun Syahrul Hurum, dalam bulan-bulan haram. Ni bulan haram Muharram ni kita puasa. Bulan haram ni tuan-tuan sekalian ada berapa bulan? Ada 4 bulan. Yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, 3 bulan itu adalah dekat. Iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajabun Mudhar, iaitulah bulan Rajab. 4 bulan ni. Bila 4 bulan ni kita pulun sungguh. Masuk 4 bulan ni Quran mau baca bagi banyak. Masuk 4 bulan ni sedekah bagi banyak. Masuk 4 bulan ni apa amalan yang paling afdal kita buat dalam bulan ni tuan-tuan? Iaitulah kita berpuasa. Itu amalan paling afdal. Baru ni kita puasa apa? Ashura. Yang mana Nabi SAW sebut, Nabi kata, ahtasibu, aku mengharapkan puasa Ashura itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa fisanatil madiyah, iaitulah setahun pada yang sebelum daripada ni. Jadi bulan Muharram ni dikenali sebagai bulan tu. Bulan apa nama? Ashura, ada puasa tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu pula, satu lagi, saya nak baca hadis berkaitan dengan bulan Muharram dilipat gandakan amalan oleh Allah Ta'ala. Nombor 1, kita takut apa dia? Tuhan tanya kita tak sesuai dengan umur Tuhan bagi dan amalan yang Tuhan bagi. Kita takut macam tu. Tak padan sangat. Aku bagi ke hang 55 tahun, aku bagi ke hang 60 tahun, aku bagi ke hang 70 tahun. Amalan hang buat tu tak padan sangat. Yang itulah kita nak lipat gandakan dalam bulan-bulan Muharram ni. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, apa tujuan kita lipat gandakan amalan dalam bulan Muharram ni pasal apa? Sebab kita tak tahu ketika mana di akhirat nanti siapakah kawan dan siapakah musuh. Kita tak tahu. Apa maksud ustaz kata macam tu? Tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim.
Tuhan kata, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tuhan kata, hari itu waktu kita duduk depan Tuhan, saudara akan lari daripada saudara dia. Hari itu kita duduk depan Tuhan, ibu akan lari daripada ayah, ayah lari daripada ibu, anak-anak akan lari daripada mak ayah akan lari daripada anak-anak. Wasahibatihi wa banihi, suami akan lari daripada isteri, isteri akan lari daripada suami. Pasal apa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita duduk kelang kabut dengan urusan kita masing-masing. Apa maksud lari Ustaz? Maksud lari itu apa tuan-tuan sekalian? Lari itu bermaksud takut kita ditagih apa yang kita buat atas dunia ni oleh orang yang pernah kita duk penayang mereka. Penayang ni ada dua benda. Satu, kita menzalimi mereka. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Kita tidak menunjukkan apa yang Quran dan hadis Nabi yang ajaran Islam suruh tunjuk. Yang tu juga disebut sebagai penayang. Maknanya, satu daripada keluarga, satu daripada kawan-kawan. Apa Ustaz kata macam tu? Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW tanya kepada sahabat dia. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tuan-tuan tahu dah hadis tu. Hampa tahu tak? Nabi tanya sahabat, hampa tahu tak atadruna manil muflis? Hampa tahu tak muflis tu apa? Maka sahabat kata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Yang kami tahu muflis ni orang yang tak ada harta benda, orang yang tak ada duit, yang tu. Nabi kata, innal muflisa min ummati. Aku nak abang ke empat orang yang muflis di kalangan umat aku ni siapa? Depa ni ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia mai ketika mana hari kiamat, dia mai dalam keadaan dia bawa pahala semayang. Bukan takat semayang fardu, semayang sunat pun dia buat. Wa zakatin, bukan takat zakat yang wajib dia bawa keluar, malah sedekah pun dia bawa keluar. Wa siyamin, bukan takat puasa dalam bulan Ramadan, tetapi puasa sunat pun dia tak tinggal. Dia mai dengan pahala yang begitu banyak. Dengan semayang fardu dia, dengan semayang sunat dia, dengan tahajud dia. Ni, pahala banyak dia bawa. Dengan pahala zakat dia, dengan pahala sedekah jariah dia, sedekah sunat dia, dengan wakaf dia bawa keluar. Dengan puasa sunat dia, puasa wajib dia bawa tuan-tuan sekalian di hadapan Allah. Dan kata Nabi SAW, waqad syatama hadha, mai juga kepada dia. Yang ni kita nak ambil. Mai juga kepada dia syatam. Syatam ni apa tuan-tuan sekalian? Duk cerita buruk tentang orang. Duk maki orang, mengumpat orang, membuka aib dan keburukan orang. Benda ni juga agama. Atas dunia tuan-tuan, kita duk buka cerita tentang orang. Sedangkan benda tu Nabi kata apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup satar, siapa yang tutup aib kawan hang, Allah Ta'ala akan tutup aib hang dunia dan di akhirat. Tapi dia buka. Duk berkawan sekali tuan-tuan sekalian, kita membuka keburukan kawan kita. Kita memakan daging dia sendiri seperti mana yang disifatkan dalam Al-Quranul Karim. Akhirat nanti dia inilah yang akan datang kepada kita untuk nak menagih. Atas dunia dulu hang pernah zalim aku. Atas dunia dulu hang pernah pukul aku. Atas dunia dulu hang pernah maki aku. Jadi aku main ni aku nak tagih balik. Aku nak tuntut balik dengan apa yang hang buat atas dunia dulu. Waktu tu kita kata aku duk maki hang tak apa hang maki aku balik. Tak nak pasal dia nak maki kita. Dia nak apa tuan-tuan sekalian? Dia nak ambil pahala kita tu. Dia ambil sikit pahala kita. Rupanya ada lagi benda yang kita buat dekat dia. Dia ambil pula lagi. Yang tu baru seorang. Kalau ramai, yang kita hutang mereka kita tak bayar, yang kita ambil hak mereka kita tak bagi balik, semua akan main untuk tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, Yaumal Qiyamah, antara nama Yaumal Qiyamah adalah Yaumal Qisas, iaitulah balas balik. Apa maksud balas balik? Kita akan ambil daripada mereka.
daripada orang yang pernah aniaya kita, yang pernah kenat kita, yang pernah zalimi kita. Yang tu kalau berhadapan dengan hak orang. Satu. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Ni keluarga kita ni. Kita ada satu orang isteri, kita tak pernah cerita tentang agama dekat dia. Kita ada anak, kita tak pernah pesan kepada mereka halal dan haram. Kita ada kawan baik buat benda yang tak elok depan mata kita, kita hanya mendiamkan diri. Pasal apa? Pasal nak jaga hubungan bersama dengan mereka. Allahu Akbar. Boleh lagi ke tuan-tuan sekalian? Aisyah dah lepas dah ni. Dia mula dah gelisah dah. Hai ustaz ni lagu, saya memang waktu Aisyah baru nak pi. Sebelum Isyak baru mukadimah. Pukul 12 kita berhenti mana ni? Boleh kah? Boleh belah. Belah ke belakang pun dah ada. Tuan-tuan, yang ni kita takut. Kita takut yang ni lah. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata apa? Ketika mana satu orang ni nak berjalan masuk ke syurga. Yang ni berkaitan dengan keluarga. Dia nak masuk ke syurga, tiba-tiba dibukakan pintu neraka bagi dia. Dia dah nak masuk ke syurga dah, nak berjalan bagus dah masuk dalam syurga. Tiba-tiba dibuka pintu neraka. Maka keluarlah daripada pintu neraka tu, keluarlah rintihan daripada isteri, rintihan daripada anak-anak, rintihan daripada adik-beradik. Yang mereka ni duk panggil dia, mereka ni duk sapa dia, mereka duk huluk tangan, minta tolong kepada dia. Di saat tu dia hanya nampak pintu syurga yang terbuka luas, yang terbentang luas untuk dia nak masuk. Dia tak peduli kepada adik-beradik dia, kepada isteri, anak-anak dia, dia tak peduli kepada tanggungan dia. Tuhan kata apa kepada malaikat? Khudhuhu faghulluhu summal jahima salluhu. Tuhan kata, malaikat pitahan dia asal, kemudian faghulluhu, ikat dia dan lempak dia masuk dalam api neraka bersama dengan ahli keluarga. Wal ayazubillahi min zalik. Tuan-tuan, saya pesanan ni untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Kita mai ke masjid, kita tak bawa anak isteri, anak bini kita di masjid. Kita tak bawa. Kita tak tahu apa jadi di masjid tu. Mai ni tuan-tuan sekalian, kira semayang hebat lah. Sembang dengan orang pun hebat. Balik-balik rumah tengok duk melengkang depan TV ke. Kata, mayang maghrib nak? Dia kata cuti umur 73. Cuti okey. Duk kena pemohong 5 tahun dah. Lepas tu budak-budak pun cara semayang, cara mereka kira okey lah tu. Lalu tu, tuan sekalian. Apa salahnya? Inilah pesanan-pesanan almarhum Datuk Hassan Din Al-Hafiz. Anak dia kata apa tuan-tuan sekalian? Daripada mulut baba ni, satu benda aja yang selalu baba duk nasihat kami. Melawak bilah macam mana sekalipun, baba kata apa? Hampa semayang jangan tinggal. Apa? Yang tu ya. Duk depan mata aku boleh tengok hamba. Di belakang aku tak boleh tengok. Inilah pesanan aku kat hamba. Oi tuan-tuan, yang ni lah tuan-tuan, yang tuan-tuan duk tengok hadis Nabi yang kata 3 benda tu, yang kadang-kadang ada pihak masjid dia letak hadis tu tuan-tuan sekalian. Dia letak tu bukan apa nak suruh orang bawa masuk duit pai wakaf tu, tapi dia letak hadis tu. Nabi kata idza matal insan, apabila meninggalnya anak Adam, mata ibnu Adam, apabila meninggalnya anak Adam, inqata amaluhu illa min salas, terpotong semua amalan kecuali 3 amalan yang akan masuk kepada kita sampai dalam kubur. Apa dia? Nombor 1 tuan-tuan sekalian, sedekah jariah. Sedekah jariah ni ada pihak masjid Boh tu kita dengar sedekah jariah, depa pembohlan tabung banyak air kan, depa nak guna hadis tu. 1 sedekah jariah, sedekah jariah, jara ni maksud dia berlari-lari. Berlari-lari apa? Pahala tu berlari, bukan kita sedekah sambil berlari. Pahala tu kita bagi sikit, dikembang-kembangkan oleh orang. Tuan-tuan masuk duit dalam tabung masjid untuk wakaf. Wakaf apa? Wakaf kapet. Lagi mana orang duk guna kapet kita, lagi tu pahala sampai kat kita. Jangan kita duk tahan-tahan, jangan kita duk simpan. Jangan kita duk kira duk pampang kata ni duit kami alhamdulillah masjid ni ada 3 juta. Jadi orang duk bagi
Masjid bukan bank, tuan-tuan sekalian. Yang nak pampang-pampang buat apa? Daripada orang kata kalau nak pampang lagu tu, baik kami bubuh dalam bank. Ni, wakaf, bubuh, sedekah jariah, tuan-tuan sekalian. Nombor 1. Nombor 2, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat. Ilmu bagi manfaat ni bukan ilmu hak mana ustaz duk main mengajak ni ya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kata, ustaz seronok pasal dia duk ajak orang apa semua. Belum tentu lagi. Yang kata ilmu bagi manfaat apa ni, macam saya sebut dia, almarhum Datuk Hassan Din ni, dia habaq dekat anak dia, hampa jangan tinggal semayang. Lagi mana anak dia duduk semayang, anak dia pula pergi cerita kat cucu pula, cucu pula pergi cerita kat cicit pula, cicit cerita dekat apa? Cucut ke apa lepas tu? Lepas tu dia cerita, dia kata Tok Wan hang dulu, Tok Nya hang dulu memang duk pesan semayang. Semayang ni adalah pesanan tradisi keluarga kita. Tuan-tuan, orang hak pesan tu meninggal 180 tahun dah dia meninggal, tapi pahala sampai kepada dia. Pasal apa? Pasal anak dia masih lagi menunaikan solat, hasil daripada nasihat dan ilmu yang bagi manfaat kepada dia. Yang tu baru anak. Pesan kepada isteri, pesan kepada menantu, pesan kepada kawan-kawan. Aku kawan dengan hang, aku tak ada benda apa aku nak bagi kat hang. Aku cuma nak abang kat hang. Hang kalau boleh tiap-tiap hari, dah handphone anak hang bagi handphone baru, ada app Quran tak? Dia kata ada, hang buka selai sudah hang baca. Hang baca 1 hari selai sudah. Lepas tu bila hang dah baca, hang sampaikan pesanan ni pada keluarga hang. Tuan-tuan nampak tak? Saham kita nak masuk tu. Dia pula pegang-pegang dia baca Quran, dah mula main dah kat kita tu. Kalau kita ada akaun, tuan-tuan sekalian, naik tu akaun tu. Naik. Kawan ni dah baca dah ni. Baca alif lam mim sadaqallahul azim. 3 huruf main naik. Kira acik lah 3 huruf pun. Dia habaq kat ahli keluarga dia pula ni. Aku ada kawan seorang, dia ni kawan baik aku, dia duk pesan kat aku supaya aku pesan kat hangpa semua baca Quran. Dia pula baca Quran. Hak keluarga tu pahala sampai kepada dia. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tuan-tuan sekalian. Yang paling kita risau ke yang tu, ketika mana kita tak pesan kepada ahli keluarga kita. Yang ketiga, Nabi kata apa? Waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan kita. Yang ni saya nak kaitkan dengan satu hadis. Nabi kata birru abaakum tabirru abnaakum. Nabi kata buat baik kat mak pak kita, anak-anak buat baik kat kita. Jadi Ustaz, macam mana kami nak dapat doa dia? Tuan-tuan, macam mana hari ni mak ayah kita meninggal 20-30 tahun yang lalu, kita mendoakan mereka tak hari ni? Tiap kali lepas semayang, tuan-tuan, kita mendoakan mereka tak? Kau takat berjumpa hari raya ya. Orang kelang kabut duk pergi bersih kubur, kita pun kelang kabut duk pergi teriak sekali. Setahun sekali ya pergi tengok mak ayah. Mak cik mai ni, duk abang lagu tu pula. Kalau kita buat macam tu kepada ahli keluarga, tuan-tuan sekalian, maknanya kepada mak, kepada ayah hanya setahun sekali doa kita buat kat mereka, anak kita nanti pun macam tu juga. Tak pun 5 tahun sekali ikut pilihan raya pasal dapat cuti lebih sikit. Walla'ayazubillah. Duk puasa lagu duk main beletiak kat tuan-tuan. Boleh kat tuan-tuan macam ni? Saya risau ya ni, duk main beletiak tak apa, saya janji tak main dah lepas ni. Inilah kali pertama dan terakhir. Allahu Rabbi tabarakallah. Tuan-tuan, ambil saya sajalah suara orang muda ni, suara dia keras lagu ni lah. Kita sendiri pun, kita nak mengharapkan doa daripada anak-anak tuan sekalian. Kita dengan mak ayah kita pun kita tak berdoa ke mana? Yang tu aja. Nabi habaq hang buat baik ke ayah hang, mak hang, anak-anak nanti buat baik kepada hang, dan juga anak-anak akan buat baik kepada hang. Kalau kita pakai Melayu punya cerita, satu benda, kalau kita tak berdoa kepada mak ayah, anak-anak nak berdoa kat kita tak? Jangan harap. Kalau, yang ni bukan hadis, tapi kata-kata orang Melayu, kalau bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Betul tak betul tuan sekalian? Maknanya kalau bapa tak buat, anak tak buat lagi teruk pada tu. Kalau kita tak berdoa kepada mak ayah kita tiap-tiap hari, tuan-tuan sekalian, 5 kali sehari lepas semayang kita tak pernah berdoa kat dia, kat mak kita duk berdoa, mungkinlah hari Jumaat sekali ya kita berdoa. Anak-anak kita mungkin akan berdoa kat kita sebulan sekali ya. Lagi teruk. Sebab istilah Melayu kata macam tu, kalau pak kencing berdiri, anak nanti kencing berlari. Kalau istilah saya lain pula, kalau pak kencing berdiri, anak nanti akan kencing atas kepala pak. Lagu tu lah lebih kurang. Hak saya ni lagi kesang.
Tak sungguh. Kita hari ni tuan-tuan duk bercakap lebih kurang dengan mak ayah kita. Anak-anak kita lagi teruk bercakap lebih kurang dengan kita. Baik. Jadi ambil kesempatan ni tuan-tuan sekalian. Sementara ada kesempatan. Nak tegur mereka pakai besar-besar habis dah Ustaz. Macam mana Ustaz? Saya tak nampak benda ni lepas Ustaz duk cerita balik, duk muhasabah, tengok nampak macam keduk karut dah ni. Tuan-tuan, tak apa, berdoa kepada Allah banyak-banyak. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah bagi kekuatan kat kita, lepas tu kita tegur mereka. Kita kadang-kadang tak berani nak tegur, apatah lagi anak-anak yang sudah menikah lah apa semua tu, ada menantu lah apa bagai. Pernah juga Ustaz tegur sekali Ustaz, kita balik-balik subuh tengok mereka gelap bilik mereka saja duk pergi ketuk pintu. Bangkit dah sembahyang subuh. Dia dengar dalam Allahu Akbar. Celah bila ambil ayang sembahyang tak tahu. Contoh lagu tu lah. Lepas tu Ustaz, duk tengah hari tu tak ada nak makan. Sarapan pagi saya beli roti canai dengan nasi lemak apa semua ni. Tak ada nak makan. Tengok-tengok bungkus beg nak balik lah. Hak tu baru saya tegur terus sembahyang Ustaz. Ustaz bayangkan lah. Kalau saya tegur hak lain Ustaz, saya kira duk pergi jolok ATM tu kosong Ustaz. Oh pasal duit rupanya. Ada juga gitu. Tak orang ni nak tegur. Tuan-tuan, tak apa, cerita dia berani tak berani kita nak tegur. Allah Ta'ala sebut, khuzuhu faghulluhu summal jahima salluh. Ikat dia, lempak dia masuk dalam api neraka Allah wa azza wa jalla. Yang tu aja cerita dia macam tu ya. Okey, tuan sekalian baik. Hadis yang kedua tadi sahabat apa? Depa ni nanti akan tuntut kita. Waktu kita buat tak tahu kepada depa ni, depa nanti akan tuntut. Kalaulah atas dunia minta maaf lah, bukan nak kata Ustaz cerita ni sopan dengan isteri kami tak bagus. Tak, bukan cerita macam tu. Yang ni kalaulah kita mengabaikan, dia akan tuntut kita. Dia kata dulu saya menikah dengan dia apa semua ni, dia tak pernah ajak saya pergi ke masjid. Lepas tu pula bila kalau dia pergi ke masjid, balik daripada masjid tu, saya tanya ada Ustaz malam ni, kata ada ceramah ke? Dia kata ada ceramah Ustaz mana? Dia kata dokai nak membuat. Tak Ustaz tu cerita apa? Dia kata panjang. Dia kata Isya haram tak berhenti pun. Dia marah kita tu. Betul lah. Isya panjang tu dah duduk dengar. Sampai rumah dengar ujung-ujung tu. Sampai pukul berapa tak berhenti. Tak Ustaz tu duduk cerita apa? Jenuh kau abang kang semua. Dia kata. Memang tak tahu apa pun dia pun. Jadi dia kata nak tanya tak berani. Dia kata. Jadi bila tanya tak berani nak ikut dia pun tak bagi. Dia kata ni saya nak ikut juga abang boleh tak? Dia kata tak sah. Dia kata sekali sentuh aku nak kena ambil sembahyang lain. Dia duduk kata gitu. Tak apalah saya pergi naik motor sendiri. Tak sah duduk naik motor sendiri lah apa. Bahaya tu nak lintas jalan apa semua. Duduk marah kan. Tak bagi main kan. Tapi kau ni tak ajak pun. Yang ni pasang ni. Begitu juga dengan anak-anak. Kita duk ingat dengan kita pergi hantar anak-anak pergi tahfiz. Kita pergi hantar anak-anak pergi ke pondok apa semua. Selesai kerja kita. Tak tuan-tuan sekalian. Maknanya kita melarikan bebanan kita kepada ustaz-ustaz tu. Anak kita ni Allahu Akbar. Kita pun kenal anak kita lagu mana. Pasal tu kita hantar pergi sana. Jin pun tak boleh lintas yang kata anak kita ni. Dah kita pun tak tahu nak buat lagu mana. Tuan-tuan sekalian pergi hantar pergi sekolah menengah. Dengan sekolah menengah dia bergaduh dengan cikgu. Dia pergi kunci guru besar dalam bilik ayam. Anak kita contoh lagu tu lah. Ini bukan dia. Dia fikir karut ni hang ni. Aku bawa mereka ke masjid tuan-tuan sekalian. Dia pergi terjun dalam kolam masjid lah apalah. Dia pergi belah ikan kapi dalam masjid tu. Contoh aku tu lah. Penin aku ni lah. Aku pergi hantar ambil pondok. Pergi hantar sikit duduk pondok. Pergi hantar pondok. 3 bulan. Tok guru pondok telefon main ambil anak. Dia bakar pondok. Contoh lah. Tuan-tuan tak pening kepala kan lagu tu. Kita di rumah ni kita tak boleh nak atur. Tiba-tiba kita bagi kat orang. Adakah selesai dengan cara macam tu? Pasal tu ramai. Ada yang pergi tahfiz. Ada yang pergi pondok. Bila dia balik main. Dia dapat dari sana tu. Di tahfiz dia duduk mangkit. Dia buat semayang tahajud apa bagai. Dia balik rumah. Dia tengok kita pukul 5.30 tak mangkit lagi. Ayah kita ni. Mak kita pun tak mangkit lagi. Nak mangkit pukul berapa? Dia pukul 4. Dia mangkit dah duduk betas. Duduk buat tahajud lah apa bagai ni. 2 minggu lah dia bertahan. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu duduk minggu ketiga. Dengan dia dengan kita tak semayang. Allahu Akbar, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni kita takut ni. Takut mereka nanti duk sangkut kita pula. Pasal ayah lah atas dunia dulu. Ayah tak pernah duk ajak cek Quran. Ayah tak pernah perkenal cek tentang Nabi Muhammad. Ayah tak pernah duk ajak pun tentang halal haram ni. Ayah diam aja. Ayah nak konon sporting lah kot. Ayah ni ayah paling sporting sekali. Hang sporting lah dengan anak hang lah api neraka. Wal'ayazubillah. Tentu juga dengan anak perempuan dan sebagainya.
Tuan, tak ajak tentang aurat apa semua ni, kita buat macam biasa. Dia tak ada apa dia kata. Tuan, yang ni benda-benda macam ni lah yang akan menyangkut kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bulan Muharram ni, dua benda ni ambil kesempatan. Tuan, ambil kesempatan. Kita takut macam tu. Takut duk minta kat kita, duk tagih kat kita, kita dah bagi segala pahala hak kita bawa tadi tuan-tuan sekalian ni, dengan pahala semayang, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, kita bagi-bagi habis. Tuan-tuan, dalam hadis tu last sekali Nabi kata apa? Nabi kata ketika mana habisnya pahala dia bagi kat orang. Habislah dia bagi, kawan ni dia bagi sikit, kawan ni dia bagi sikit. Dia duk maki kawan ni, dia duduk pedajai kawan ni, dia duduk pelaga kawan ni, dia duduk fitnah kawan ni, habis dia bagi kat orang. Bila dah habis tuan-tuan sekalian, dia pun nak ambil lagi. Ambil, tak ada apa dah, tak ada apa dah kat dia ni. Apa yang dia akan kena? Kata Nabi SAW, dosa orang yang haduk menanggung, orang hak main tu memang pendosa. Duk main, duk tanggung, duk tagih dekat dia. Ya. Depa ni tak ada apa, duk main minta kat dia. Dia tak boleh nak bagi. Tiba-tiba dosa depa ni lah yang depa bagi kepada dia. Bila bagi kepada dia, faturiha alaih, maka dia kandak dosa tu. Kemudian Nabi kata apa? Dia diheret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Kita atas dunia pulun kita buat amal ibadat, tiba-tiba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita jatuh muflis, bankrupt tu. Pasal pahala kita diambil oleh orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebagai mukadimah pada malam ni. Tak masuk tajuk ke? Lah, insya-Allah kot. Takat tu lah kot saya boleh bagi ni.